Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijriah, dan hari ini adalah hari yang kelima kita berpuasa. Dan ini merupakan suatu peluang bagi kita, peluang untuk kita menambahkan amalan kita, peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik, peluang untuk kita berubah daripada kurang baik kepada lebih baik. Jadi, yang mendengar suara saya, yang melihat video ini, yang melihat pelajaran atau pengajian ini, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memimpin kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat sama-sama melakukan ibadat dengan yang terbaik. Bukan sahaja kita melakukan ibadat, tetapi semoga kita dapat melakukan ibadat kita dengan terbaik. Menjaga solat kita pada awal waktunya, dengan menjaga pakaian kita dengan sesopannya ketika kita sembahyang, melakukan puasa kita dengan sebaik-baik puasa yang dapat kita lakukan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Seperti menjaga puasa kita daripada segala maksiat semampunya. Menjaga puasa kita daripada melakukan maksiat seperti merasa sombong, iri hati, dengki, hasad, riak dan berbagai-bagai berbagai maksiat. Kita cuba sedaya upaya kita untuk tinggalkan semuanya itu. Semoga puasa kita itu mendatangkan manfaat untuk kita di dunia dan juga akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di mana pada yang terakhir sekali adalah kita masih lagi membicarakan tentang orang-orang, sifat-sifat orang yang merupakan membenci kematian. Dan kita sedia maklum bahawa membenci kematian itu adalah perkara yang normal, perkara yang adil atau perkara yang biasa. Sehingga mana pada pelajaran atau perjumpaan yang lalu kita telah lalui bahawa Allah SWT, even Allah SWT describekan hamba-hamba yang beriman itu, hamba-hambanya yang mukmin itu adalah mereka itu ada juga sifat takut kepada kematian. Tidak mahu merasakan kematian terlebih dahulu, kerana ia adalah memisahkan antara seseorang itu dengan orang-orang yang dia sayang, orang-orang yang dia hormati dan benda-benda yang dia sayang juga. Jadi itu adalah sedotan daripada perjumpaan yang lalu. Jadi kita menyambung lagi dalam pembacaan kitab di sini. Dikatakan muka surat 66. Kalau dalam kitab saya lah, kitab saya ni dia agak usang sedikit, dah lama. Dia bukanlah edisi yang baru, dia edisi yang lama. Dia kata sini, lihatlah, ada diberitakan tentang Nabi Musa AS bahawa beliau menempeling malaikat maut ketika ia datang untuk mencabut nyawanya
sehingga terkeluar mata malaikat maut itu. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad sini adalah diberitakan tentang Nabi Musa alaihi salam, bahawa beliau menempling malaikat maut. Menempling ni maknanya Nabi Musa AS bila malaikat maut datang, apa dia buat? Dia sepak muka malaikat maut. Ketika ia datang untuk mencabut nyawanya, sehingga terkeluar mata malaikat maut itu. Nabi Musa AS datang, malaikat maut datang jumpa Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa datang buat apa? Bila dia datangi oleh malaikat maut, Nabi Musa sepak. Kalau kita bahasa taplek lah. Nabi Musa sepak. Malaikat maut datang, malaikat maut kena sepak dengan Nabi Musa AS. Kan kita rasa ni macam kelakar kan? Tapi ni betul. Kalau kita baca hadis, tak salah saya dalam Sahih Bukhari pun ada kisah ni. Jadi kita sedia maklum bahawa Nabi Musa AS, beliau ini bukan sahaja diberikan Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat tongkat. Kan? Tongkat yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS yang kita sedia maklum, dengan tongkat itu Nabi Musa campak jadilah ular yang besar. Kan? Kemudian dengan tongkat itu juga Nabi Musa AS membelah lautan merah. Semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Musa AS didatangi oleh malaikat maut, Nabi Musa ni bukan saja ada mukjizat tongkat dan juga tangan kirinya itu, tetapi Nabi Musa AS diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Nabi Musa AS Allah berikan, kekuatannya itu sangat luar biasa. Sebab tu kalau kita ingat dulu kisah Nabi Musa AS ketika itu beliau berumur 12 tahun. Nampak ada dua orang sedang berkelahi, kan kita sedia maklum cerita tersebut. Yang satu tu bangsa Bani Israel, yang satu tu bangsa Qibti. Qibti itu bangsanya Fir'aun. Bangsawan lah ketika tu. Jadi ni Bani Israel sedang berkelahi, Nabi Musa AS sedang nak menyelesaikan, dan Nabi Musa AS nak defend ini Bani Israel terpukul. Bukan nak bunuh, terpukul. Terpukul ini orang Qibti, one hit KO. Bayangkan, one hit knockout. Bukan knockout, gol. Meninggal terus. Jadi ini Qibti bila sudah meninggal, Bani Israel ni rasa sukalah. Pasal apa? Nabi Musa bela dia. Baik. Cerita kan tersebar di seluruh negeri Mesir ketika itu siapa yang pergi bunuh ni Qibti. The only yang tahu siapa? Nabi Musa dengan Bani Israel tersebut. Ni dua orang je tahu kan. Jadi besok keesokan harinya Nabi Musa sedang berjalan, tiba-tiba nampak the same Bani Israel yang bergaduh semalam. Sedang bergaduh dengan Qibti yang lagi satu. Nabi Musa bilang, ini orang ni, kau ni betul cari pasal. Semalam aku dah selamatkan kau, hari ni kau lagi cari pasal dengan Qibti lain. Jadi Nabi Musa datang dengan muka yang garang. Padahal Nabi Musa baru umur 12 tahun. Ini Bani Israel sudah takut. Bila Bani Israel ni sudah takut, dia terlepas cakap lah orang kata. Dia terlepas cakap, dia kata, wahai Musa, adakah kau nak bunuh aku seperti mana kau telah membunuh seorang semalam? Seperti mana kau telah ambil nyawa orang semalam? Ini kisah ni ada dalam Al-Quran ni. Jadi bila Nabi Musa, bila ini Bani Israel sudah cerita, sudah cakap, adakah kau nak bunuh aku macam mana kau dah bunuh satu orang Qibti semalam? Jadi orang Qibti yang sedang berada di depan Bani Israel tahu, bermakna yang bunuh semalam tu adalah Nabi Musa AS. Jadi itu yang sebabnya itulah mereka nak cari Nabi Musa. Nabi Musa lari ke negeri Madian. Tinggal di sana lebih kurang dalam masa 28 tahun dan pulang ke negeri Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jadi bayangkan 12 tahun one hit KO. Nabi Musa baru dalam umur buayan. Nabi Musa pernah rentap janggutnya Fir'aun. Botak. Bayangkan, botak janggut Fir'aun ni clean. Tak payah pakai jilid. Pakai foam ni semua tak payah. Nabi Musa pegang ni, rentap. Kita satu ni, kadang-kadang tercabut. Contohlah, satu bulu janggut je tercabut. Kadang-kadang dah boleh meleleh mata. Sakit. Apalagi bulu hidung. Cabut sikit je. Ya Allah, mak nangis ke tak ada ni bulu hidung ni. Kau ajar betul. Contohlah. Kan? Nabi Musa AS umur buayan. Fir'aun sedang dokong. Pegang janggut Fir'aun. Rentap. Botak semua. Bayangkan.
Kan? Jadi nak bilang tu kekuatan Nabi Musa AS. Jadi Al-Imam Al-Haddad bawakan satu riwayat mengatakan ketika mana malaikat maut datang berjumpa Nabi Musa AS. Ini sudah hampir waktu kewafatannya Nabi Musa AS. Jadi apa yang Nabi Musa buat? Awal sekali malaikat maut ni datang, bukan datang sebagai rupanya malaikat. Tak. Malaikat maut ni datang menyerupai seorang lelaki yang tidak dikenali. Jadi kita faham tak? Kita cuba bayangkan, bayangkan kita sedang duduk kat rumah. Keluar bilik, masuk bilik air, keluar bilik air. Tiba-tiba keluar bilik, nampak ada orang depan kita. Orang tu pula kita tak kenal. Agak kita marah tak? Mestilah kita marah. Kau siapa? Asal tiba-tiba datang rumah aku pula ni? Engkau ada apa urusan dengan aku? Kan? Mesti kita dah semarah kan? Baik. Nabi Musa ni memang orang dia garang, tegas. Jadi Nabi Musa AS bila nampak ni malaikat maut datang, Nabi Musa pelik. Sekarang ni orang datang, first kali datang orang yang tak dikenal. Yang kedua pula, dia datang tanpa izin. Ni dua je, ni nombor dua je nak buat Nabi Musa marah. Nombor tiga lagi tambahkan dia marah. Apa dia kata? Wahai Musa, sambutlah seruan Tuhanmu. Sekarang ni kamu dah nak kena pergi. Sudah sampai masanya untuk kamu mati. Aku ni adalah malaikat maut. Takkan Nabi Musa jadi berang? Dalam kau masuk rumah aku tanpa izin. Ini sekarang pula kau nak main-main pula dengan aku. Yang kau ni malaikat maut. Nabi Musa pun apa lagi? Satu kali punya sepak. Sepak. Ini sepak bukan main-main. Sepak ini biji mata keluar. Bayangkan. Sepak. Satu kali punya sepak. Satu biji mata keluar. Biji mata keluar. Bayangkan sepak kuat tak? Kuat. Kan? So far saya tak pernah nampak lah orang sepak orang. Mata biji terkeluar. Biji mata terkeluar. Tak pernah lagi. Tapi Nabi Musa AS nak bilang kita dia punya kekuatan tu Nabi Musa AS. Bila malaikat maut datang, bila tahu aku ni adalah malaikat maut, satu kali punya sebab sudah melayang. Dah hinggap kepada mukanya malaikat Israel. Itu Nabi Musa AS datang, kena sepak. Malaikat maut datang, kena sepak dengan Nabi Musa. Kita kalau kena malaikat maut datang, dah terkencing dulu. Jangan berangan pula. Besok nanti malaikat maut datang, aku nak sambai parang, aku nak sambai tembak, aku nak sampai ketuk besi. Nak ketuk kepala malaikat maut, bila aku tak nak mati hari ni. Tak boleh. Ini hanya pengkhususan, keistimewaan para Nabi dan Rasul ni. Mereka punya ajal ini, kalau dah sudah ditetapkan itu, kalau malaikat maut itu datang, mereka akan diberi pilihan. Mereka akan diberi pilihan. Sama ada nak mati sekarang atau nak mati nanti. Tapi kebanyakannya semuanya nak mati sekarang juga. Semuanya nak mati sekarang juga. Sama juga dengan Nabi Musa AS. Bila ni malaikat maut sudah kena sepak. Kan, kalau kita kena sepak pun nangis-nangis kan. Ni malaikat sudah kena sepak mengadu ke Allah. Ya Allah, kau suruh aku ambil nyawa seseorang yang tidak mau kembali kepada kamu. Seseorang yang tidak mau mati. Malaikat maut mengadu lah. Nak mengadu kat siapa lagi? Kan? Mengadu kat Allah. Maka Allah kata, kau turun balik cakap dengan Nabi Musa AS. Wahai Musa, ni dalam sebagian riwayat mengatakan, letakkan tangannya itu di atas badannya lembu. Berapa bulu yang kena tangannya itu, berapa bulu yang tangannya itu, satu bulu tambah setahun. Satu bulu tambah setahun. Sampailah semuanya genap, maka dia akan kembali kepada Allah. Maka Israel turun lagi, jumpa Nabi Musa AS, explainkan yang betul. Cakap baik-baik dengan Nabi Musa AS, sampai kesian malaikat Israel hari itu. Nakkan cakap baik-baik, pujuk Nabi Musa. Bayangkan nak mati kena pujuk. Pujuk Nabi Musa AS, pujuk. Ni Allah beritahu macam gini. Kalau kau nak balik, kau boleh balik sekarang. Kalau tak ada, kau letakkan tangan kamu di atas badannya lembu. Berapa bulunya, itulah umur kamu. Maka Nabi Musa kata, aku nak balik sekarang. Aku nak balik sekarang. Jadi, kenapa? Apa sebab Al-Imam Al-Haddad bawakan kisah ni bila kita sedang bab memperbanyakkan memperingati mati. Kan? Apa dia punya link? Link ni nak beritahu kepada kita kelaziman atau kebiasaan manusia itu selalu nak lari daripada kematian dan tak suka kepada kematian. Tapi para Nabi Rasul tak. Mereka adalah orang-orang yang menunggu kematian. Pasal kalau mereka punya tugas dah habis, lagi Nabi Musa AS, macam-macam kita dengar cerita pasal Nabi Musa AS. Bagaimana diriwayatkan bahawa kisah Nabi Musa AS ini merupakan kisah yang paling banyak dalam Al-Quran.
Nabi Musa dan Bani Israel. Ni dua kisah ni paling banyak dalam Al-Quran. Banyak, bermakna banyak yang kita pelajari daripada kisah Nabi Musa AS dan juga Bani Israel. Dan Nabi Musa AS adalah orang yang, walaupun beliau ini adalah orang yang tegas dan kita tahu beliau adalah garang dan sebagainya, tapi beliau itu pada malam Isra wal Mi'raj itu, untuk mengikut sebagai riwayat, beliaulah yang paling concern kepada kita semua. Lagi rasa simpati kepada kita semua, simpati terhadap umatnya Nabi SAW. Kan? Dan kita sedia maklum bahawa Nabi Musa AS tanya kepada Nabi SAW, Nabi Musa dan tanya kepada Nabi SAW, berapa yang Allah beritahu. Maka Nabi beritahu bahawa Allah wajibkan 50 sembahyang. Kan? Maka Nabi Musa kata umat kamu tidak akan mampu untuk membuatnya. Kan? Nabi Musa cakap based on experience dia. Kan? Based on experience. Nabi SAW naik balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita tahu daripada 50 jadi 5. Satu sembahyang pahalanya 10. Jadi 10 kali 5, 50. Dapat pahala 50 sembahyang. Ala kulli hal, itulah kisah Nabi Musa AS. Jadi bila balik pada tentang topik ni adalah kerana nak beritahu kepada kita kebencian, benci kepada mati itu adalah perkara yang normal. Perkara yang normal. Baik. Kemudian disambung sini, benar, ada kalanya benci akan mati itu tersembunyi sehingga tiada ketara oleh penglihatan, iaitu pada ketika terpancarnya cahaya makrifat dan yakin bagi orang-orang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Akan tetapi bagi orang-orang yang teguh imannya, pada umumnya mereka itu sentiasa cintakan mati, kerana dengan mati sahajalah mereka boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengecap hidup di negeri yang abadi serta meninggalkan dunia yang merupakan tempat tinggal yang penuh dengan pancaroba fitnah dan ujian. Jadi apa yang dikatakan sini adalah memang terkadang sifat benci akan mati itu akan tersembunyi. Bermakna orang tak tahu yang pada hakikatnya, pada sebenarnya realiti dia adalah orang itu takut pada mati. Tapi benda ini tersembunyi. Kerana benda ini diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Kan dia kata sini, siapa tu? Orang-orang yang teguh imannya. Bermaknanya orang teguh iman ni makna apa? Mereka tidak ada lagi keinginan di dunia ini. Hari-hari mereka hidup dengan akhirat. Hari-hari mereka nak memperbanyakkan amalan. Sampai kalau kita ingat pada beberapa perjumpaan yang lalu, sampai to the extent anda kata mereka mati esok hari, mereka tidak ada amalan untuk menambah lagi. Pasal semuanya dah tip-top. Semuanya dah maksimum lah. Itulah usaha mereka paling maksimum. Nak cakap sedekah, ribuan mereka sedekah. Nak cakap solat sunat, ribuan rakaat mereka solat. Zikir jangan cakap lagi. Selawat kepada Nabi SAW jangan cakap lagi. Khatam Quran tiap-tiap hari. Apa lagi yang nak tambah? Mereka dah tak tahu lagi kat jalan mana yang mereka nak tambah. Dah sampai maksimum lah. Jadi orang-orang macam gini dah tak ada apa-apa yang mereka nakkan dunia ini. Nak cakap TV, mereka dah tak ada TV. Tak perlu nak tengok TV dah. Tak ada urusan mereka dengan TV. Nak cakap tu, nak cakap ni, mereka tak ada urusan dengan ni semua. Jadi mereka nak membanyakkan ibadat. Jadi bila mereka banyakkan ibadat, mereka rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati mereka ni asyik nak balik saja. Balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Jadi mereka nak kembali cepat. Nak minta mati tak boleh. Kan Nabi larang kita minta mati. Jadi mereka hanya ibadat. Jalankan tanggungjawab mereka ibadat seterusnya. Kerana mereka sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kata situ. Mengecap hidup di negeri yang abadi. Serta meninggalkan dunia yang merupakan tempat tinggal. Yang penuh dengan pancaroba fitnah dan ujian. Macam kita sekarang ni lah. Kita sekarang hidup dalam keadaan ujian. Ada ujian di mana ada virus yang menyebar di kalangan kita. Jadi kita sekarang dalam keadaan ujian. Berjaga-jaga takut terkena virus tersebut. Ini semua adalah ujian. Mentera lagi kita dalam keadaan puasa. Kan?
Faham? Orang ada yang lapar, ada yang haus. Itu adalah perkara yang normal. Rasalah sikit. Bermakna janganlah kita sampai bila kita sahur tu, kita makan sebanyak-banyaknya pasal kita nak elakkan lapar ketika puasa. Jangan. Pasal kalau kita puasa tapi kita tak rasa lapar, bukan maknanya saya tak cakap dia kurang pahala. Tapi masalahnya dia tak rasa macam kesusahan orang yang berpuasa. Untuk dia, bermakna puasa tu dah tak ada beza lah pasal dia tak rasa lapar. Jadi sahur tu sekadarnya. Jangan kita punya sahur tu sama macam kita buka. Jangan. Kita kena ingat satu perkara. Kalau kita selalu banyak makan sampai terlalu kenyang, maka ia itu dapat matikan hati kita. Itu yang kita tak nak. Hati kita mati, bermakna hati kita tidak bercahaya, dah tak boleh menyuluh untuk kita. Bila hati kita sudah mati, kita dah tak boleh bezakan yang hak dengan yang batil. Perkara depan kita tu maksiat, tapi kita tak dapat pandang itu adalah sebuah maksiat. Kita buka TV, nampak ada drama. Drama orang berpelukan, suami dan isteri. Padahal itu berlakon saja. Hakikatnya mereka bukan suami isteri. Kita tengok kan dia berpelukan. Contohlah mak dengan anak. Berlakon saja tu. Kan? Tapi kita tak nampak maksiat yang dia sedang buat. Kita nampak apa? Kita cuma nampak, oh kesian, lama tak jumpa maknya dia berpelukan. Ini namanya hati kita sudah tidak boleh, tak dapat membantu kita. Dan tak dapat menyuluh kita. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau kita rasa kita dah ada simptom macam gitu. Dah rasa simptom yang kita dah sampai to the extent memandang maksiat. Tapi sampai tak boleh nak bezakan itu adalah maksiat atau bukan. Bermakna hati kita tu ada masalah. Hati kita tu ada masalah. Maka nak kena banyak ubat. Kena banyak bertaubat kepada Allah SWT. Banyakkan istighfar. Banyakkan baca Al-Quran. Tahan diri daripada melakukan maksiat semampu-mampunya. Semampu-mampunya tahan diri. Jadi inilah ni perkara yang sangat penting. Sangat penting untuk kita mengambil ingat. Pasal ini adalah kehidupan kita. Kan Allah kata illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang sihat, hati yang bersih, hati yang bercahaya, bukan hati yang keras, bukan hati yang gelap. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik. Walaupun keadaan-keadaan orang beriman tadi kita dengar, mereka ini menyembunyikan kematian, membenci kepada kematian, kerana mereka adalah orang, secara zahirnya orang yang sangat cinta kepada kematian. Pasal rindu nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam pada itu, jiwa raga mereka masih tetap juga membencikan mati. Kerana mati itu menimbulkan rasa pedih dalam diri dan memisahkan antara mereka dengan kekasih-kekasih mereka. Walaupun keadaan mereka sedemikian rupa, tetap pada hakikatnya mereka tetap seperti kita, golongan yang membenci kepada kematian. Kerana mati itu menimbulkan rasa pedih dalam diri dan memisahkan antara mereka dan kekasih-kekasih mereka. Bermakna orang-orang yang mereka sayang. Contoh sekarang ni, dia seorang yang rajin ibadat, rajin bersedekah, rajin berselawat, rajin melakukan solat-solat sunat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, bermakna orang ni, dia nak rindu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mati, nak doa tak boleh, jadi hanya mengharapkan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, dia merasa gembira kerana melihat keluarganya, kerana melihat saudara maranya, semua dalam keadaan orang-orang taat. Saudara maranya lihat anak perempuannya rajin melakukan sembahyang sunat. Lihat anak lakinya selalu memintakan ampun untuk kedua ibu bapanya. Lihat abangnya macam gitu, lihat kakaknya seperti itu, lihat adiknya orang yang rajin belajar agama, rajin nak mengamalkan apa yang dia belajar. Happy tak? Suka tengok sekeliling mereka ni, sekeliling dia ni orang-orang yang baik. Jadi bila kalau anda kata mereka datang kematian, mereka akan rasa sedih. Pasal apa? Akan berpisah dengan orang-orang baik macam ini. Kan? Jadi itulah sebabnya mereka memang orang yang menginginkan kematian, daripada masa yang sama mereka tetap bencikan kepada kematian.
kerana berpisah dengan orang-orang yang mereka sayang. Walau bagaimanapun, setiap kali iman kepada Allah Ta'ala itu bertambah kuat, maka bertambah lemahlah lawannya, iaitu benci kepada mati. Dan bertambah kuranglah pengaruhnya. Demikian pula sebaliknya. Renungkanlah perkara ini baik-baik, wahai anda yang budiman. Moga-moga Allah memimpin dan menunjukimu. Kata apa kata Imam Al-Haddad? Walau bagaimanapun, apapun keadaan mereka, makin kuat iman mereka, makin kuat iman mereka, makin kecil sifat, makin mengecil sifat benci kepada kematian. Nah, itu kata maksud Imam Haddad. Makin kuat iman dia kepada Allah SWT, makin dia rajin bertakwa, rajin dengan amalannya, maka dia akan lemahlah sifat benci kepada kematian. Begitu pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Itu yang kata Imam Haddad. Bermakna kalau dia makin cinta kepada benda-benda dunia, bermakna makin lagi dia benci kepada akhirat. Makin lagi dia benci kepada kematian. Tu maksud dia situ. Jadi, kita yang mendengar, saya yang bercakap ni khususnya, dan yang mendengar suara saya ini, kita sama-sama bolehlah kita muhasabah diri kita. Kita renungkan kembali hidup kita. Kita ni hidup sebagai apa ni? Adakah kita ni orang yang mencintai akhirat dengan nak cuba memperbanyakkan amalan-amalan akhirat kita semampu kita, secepatnya? Atau kita tergolong pada orang yang masih lagi cinta kepada dunia. Cinta yang sangat kepada dunia. Baik. Dari selesai kita tajuk tentang masalah memperbanyak mengingati mati. Kita kembali, kita pergi kepada tajuk yang baru. Kita dalam kitab ini, panjang umur dalam ketaatan. Baik. Adapun panjang umur dalam taat dan beramal soleh itu adalah sangat dituntut dan dianjurkan oleh agama. Sabda Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Subhanallah. Jadi ini adalah tajuk yang sangat baik. Tajuk yang sangat bagus untuk kita semua ni. Apa tajuk dia? Orang yang panjang umurnya dalam ketaatan. Nabi SAW bersabda apa? Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini yang kita nak rebut. Umur kita ni kalau Allah panjangkan, kita ni dah 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Apa maksud baik amalannya? Makin dia berumur, makin bertambah amalannya. Makin dia naik umurnya, makin bertambah umurnya, makin dia kuat taatnya, makin dia kuat sembahyang sunatnya, makin banyak rakaat-rakaat yang dilakukan. Tahajudnya dah mula makin awal. Kalau dahulunya tahajudnya itu mungkin pukul 5 suku baru bangun. Sekarang pukul 4 sudah bangun. Dia bertambah. Bertambah baik. Makin panjang umur, makin bertambah baik. Makin rajin puasa, rajin sedekah, rajin tolong orang, rajin silaturahim, rajin melakukan solat-solat sunat, rajin baca Al-Quran. Lagi banyaklah kita boleh nampak dia punya perbezaan umur dia sekarang ini dengan umur dia sebelum ni. Boleh nampak. Jadi kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang panjang umurnya. Wa hasuna amalu, dan baik amalannya. Makin bertambah baik amalannya. Akhlaknya juga makin bertambah baik. Dah umur-umur ni, dulu memang dia garang. Tapi dah umur-umur ni dah masuk 50 tahun, dah masuk 60 tahun, sifat pemarah itu kurang. Makin turun. Nampak dia bukan marah lagi macam dahulu, tapi tegur macam biasa. Ni jangan buat macam gini. Ini tak bagus. Ini boleh. Ni jangan buat. Ini tak boleh, tak bagus. Makin baik akhlak dia. Bukan orang kata makin tua-tua. Orang kata apa? Tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Ni yang tak nak ni. Kan ini yang kita tak nak. Makin tua pula makin merepek. Makin tua pula makin tak suka dengan saudara sendiri.
Makin tua pula makin tak ngam dengan adik-beradik. Ini something is not right. Kita kaya macam mana pun, kita ada duit macam mana pun, kita ada kelapangan waktu, kesihatan macam mana pun. Tapi kalau kita makin berumur, kita masih lagi tidak bertambah baik amalan kita. Bahkan maksiat kita pula makin bertambah, na'udzubillah, maka itu bukan tanda yang baik. Kita kena ingat, umur ini adalah modal untuk kita menambahkan amalan kita. Jadi kalau modal itu kita tak gunakan dengan yang baik, tak gunakan untuk melakukan taat, kita gunakan pula umur kita tu untuk menambah-nambah pula maksiat kita, maka itu tanda tak baik. Kan? Pasal selalunya yang diambil kira oleh amalan seseorang itu pada penghujung umurnya itu. Kalau pada hujung-hujung umurnya itu dia orang yang rajin ibadat, maka insya-Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau penghujung-hujung umur tu makin tua makin menjadi makin aku na'udzubillah, maka itu adalah something yang tak baik. Something is not right. Tu na'udzubillah, tanda tak baik. Jadi nak kena kesan penyakit ni sebelum datang malaikat maut. Dia nak kena lihat, nak kena muhasabah diri dia sendiri. Aku ni agak-agak ni sekarang ni aku dalam keadaan apa? Keadaan yang makin lagi bermaksiat atau keadaan aku ni alhamdulillah. Nak cakap baik tak boleh, tu nanti penyakit ujub. Tapi nak cakap alhamdulillah, nak kata maksiat alhamdulillah aku dapat elakkan, dapat tinggalkan geng-geng aku yang geng-geng mengumpat dan sebagainya. Jadi kalau andai kata alhamdulillah, kita ni Allah panjangkan umur kita, kita dapat tambahkan amalan kita, makin kita berumur, kita makin boleh menyusun susunan amalan kita. Pagi lepas subuh nak buat amalan ni sampai syuruk. Waktu syuruk sampai nak buat sembahyang sunat isyraq. Isyraq kang dah habis nak sembahyang duha. Duha kang dah habis nak baca Quran. Quran ni dah habis nak baca pula zikir. Zikir ni dah habis nak bantu keluarga apa yang boleh. Dah sampai waktu zuhur. Zuhur ni setengah jam sebelum zuhur nak siap-siap untuk sembahyang zuhur. Dan seterusnya. Dia boleh tertibkan amalan dia ni pasal dia tahu ini adalah peluang yang Allah berikan kepadanya. Umur ni pinjaman. Umur ni modal. Modal untuk kita dapat melakukan amalan kita. Itu kata Al-Imam Al-Haddad. Setiap panjang umur itu dihabiskan dalam taat dan bakti kepada Allah Ta'ala, maka kebajikan akan bertambah dan darjat pun akan meningkat tinggi. Sebaliknya, jika panjang umur itu dihabiskan kepada maksiat dan menderhakai kepada Allah, maka yang demikian itu adalah balak dan celaka kerana ia akan menambah kejahatan dan memperbanyak dosa. Na'udzubillah. Itu yang dikata oleh Imam Haddad sini. Kalau umur itu makin dihabiskan dalam taat dan bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin lagi dia rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan amalannya. Terutama sekarang ni kita dalam bulan Ramadan. Banyakkan amalan kita. Jangan kita lalai. Baca Allah, baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tu sering kita baca. Kalau sekarang ni musim keadaan macam ni, kita tidak dapat ke masjid, tapi boleh diamalkan di rumah. Sebelum tarawih boleh, setiap lepas sembahyang kita baca zikir ini. Setiap lepas sembahyang sunat pun kita baca zikir ini. Sebelum nak buka, lagi-lagi nak buka tu buka waktu mustajab. Rebut peluang. Doa apa kita nak minta? Terutama minta keridaan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja keampunan untuk diri kita, doakan juga untuk ibu bapa kita, doakan juga untuk keluarga kita, doakan juga untuk jiran-jiran kita. Kan? Habis ustaz, jiran kita tak pernah jiran saya tak pernah doakan saya. Adakah kita benar-benar pernah dengar dia doakan kita atau tidak? Kan? Kita tak tahu. Mungkin dalam lubuk hati dia, ya Allah, kampunkanlah semua jiran-jiran Melayu aku dalam blok ni. Kita tak tahu. Doa yang dibuat tanpa pengetahuan orang yang didoakan, maka biasanya doa itu mustajab. Jadi kita tak tahu, jadi kita doakan saja. Jangan nak berkira lah. Jangan nak berkira. Sampai bila kita nak berkira, nak minta orang doakan kita, baru kita nak doakan orang lain. Kan? Jadi, ini peluang-peluang ni rebutlah. Jangan kita leka, jangan kita lalai daripada peluang-peluang mustajab doa ni. Kemudian kata Imam Haddad, sebaliknya,
jika umur itu dihabiskan, jika panjang umur itu dihabiskan kepada maksiat dan menderhakai Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah balak dan celaka. Na'udzubillah. Kalau Allah makin panjangkan umurnya, makin lagi dia tidak boleh give up melakukan maksiat-maksiat. Masih lagi nak minum arak, na'udzubillah. Masih lagi nak mengumpat. Masih lagi nak mencela orang. Masih lagi nak bersifat riak. Masih lagi nak menunjuk-nunjuk amalannya. Masih lagi nak buka aurat. Masih lagi nak rebang rambut. Masih lagi nak pakai pakaian yang ketat. Na'udzubillah. Itu tandanya itu adalah sebuah balak. Dan itu adalah sebuah dan juga adalah celaka. Itulah yang dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci 3 golongan, dan bencinya Allah di antara 3 golongan itu lebih-lebih lagi. Salah satunya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci orang yang melakukan maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memurkai orang-orang yang melakukan maksiat. Allah sangat murka. Tetapi Allah lagi murka, Allah lagi benci kalau ada orang tua yang melakukan maksiat. Pasal dah tua-tua ni makin tak sedar lagi. Masih lagi nak pakai mini skirt. Dah tua-tua pun masih nak pakai kain halal haram. Tahu kain halal haram? Kain belah. Kalau orang muda tu maksiat, tapi kalau orang tua tu kan teruk pakai kain belah tu. Kalau orang muda pakai genco tu normal. Tapi kalau orang tua pakai genco sampai patah 4. Kan? Nak buat pakai pula bukan untuk suami, pakai untuk orang lain. Pakai untuk tabarruj, overly makeup. Kan itu adalah maksiat. Maka itu bila orang itu lakukan sedemikian, maka itu lagi-lagi menambahkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ambil kesempatan ni lah. Ramadan ni datang, Allah panjangkan umur kita. Ramadan ni datang, Allah berikan kita taufik dan hidayat. Berikan kita kesihatan, dapat puasa, dapat menjalankan ibadat puasa. Dapat menjalankan ibadat tarawih, witir, tahajud, sahur, sembahyang duha, zikir, sembahyang awal waktu dan sebagainya. Jangan kita sia-siakan. Jadikan salah satu daripada masa kita ni adalah kita benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun. Wa ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, dan mencintai keampunan, dan Engkau juga suka untuk mengampunkan. Maka ampunkanlah daku. Nampak? Jadi doa ni kita baca selalu. Kita baca astaghfirullahalazim, baca Sayyidul Istighfar. Ambil peluang Ramadan ni, peluang untuk kita benar-benar berubah. Peluang untuk benar-benar untuk kita berubah. Baik. Kemudian sambung dekat sini. Siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyak amal soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia benar dalam dakwaannya, setiap hari ia mengerjakan amal dan bakti dan berkecimpung di dalamnya, serta menjauhkan diri dari urusan dunia yang boleh menghalangnya dari beramal, maka terhitunglah ia sebagai orang yang benar. Apa kata sini? Siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia. Siapa-siapa yang mengatakan dia suka panjang umur kat dunia ni, pasal apa dia suka? Untuk memperbanyakkan amal soleh. Untuk memperbanyakkan amal soleh dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia benar dalam dakwaannya. Bermakna apa yang dia cakap tu dia buat. Bermakna dia memang dia nak panjangkan umur ni kerana dia nak memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbanyakkan zikir kepada Allah, memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu adalah orang-orang yang benar. Dia gunakan opportunity minta umur yang panjang, minta umur yang panjang, doa minta Allah panjangkan umurnya kerana dia berjanji depan Allah, ya Allah panjangkan umur aku kerana aku nak menambah amal soleh aku yang banyak sudah aku ketinggalan pada umur muda aku. Sekarang ni kau panjangkanlah umur aku ya Allah, supaya aku dapat menambah amalan-amalanku. Kemudian Allah SWT berikan dia itu umur
dan dia menggunakan tu sebaik-baiknya dengan ketaatan. Jauhkan dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dia tidak perlu. Perkara-perkara dunia yang dia tidak memerlukan. Nambah amalan dia tiap-tiap hari, maka dia itulah orang-orang yang jujur. Puasa, melakukan puasa dengan yang terbaik. Melakukan puasa itu sambil puasa, bukan saja puasa, tapi dia kurangkan tidur pada siang hari. Kurangkan tidur pada siang hari. Kerana apa? Kalau dia melakukan dia tidur pada siang hari, bermakna dia akan defeat the purpose of puasa. Takkan rasa kelaparan, dia tidak rasa kehausan ketika berpuasa. Jadi, kalau boleh kurangkan, bukan cakap tak boleh tidur, kurangkan. Kurangkan tidur pada siang hari. Kemudian, dia menjaga puasanya daripada melakukan maksiat. Buka pada awal waktu. Buka pada awal waktu. Ini buka pada awal waktu ni dia adalah sunat-sunat berpuasa. Inilah the only sunat-sunat puasa saya yakin semua orang buat. Apa dia? Mempercepatkan buka puasa. Kan ta'jilul fitr. Mempercepatkan berbuka puasa. Ni confirm semua orang buat. Bang je dah kelak. Belum habis bang, satu pinggan nasi sudah habis. Bukan salah. Ni nak bilang biasanya kita buat, rutin kita buat, mempercepatkan buka puasa. Boleh. Itu disunatkan. Yang makruhnya itu, apabila kita lawan cakap Nabi SAW, kita buka lambat-lambat. Ustaz, ini semua orang-orang yang buka puasa, bang je buka puasa ni, ini semua orang-orang yang tak nak lawan nafsu. Saya nak tahan nafsu saya. Saya tak nak buka langsung. Main maghrib dulu, baru saya buka. Ini orang, dia terbalik. Nabi kata, cepatkan buka puasa. Bila kata semayang dulu boleh. Kalau nak semayang dulu dipersilakan. Tapi buka dulu. Makan kurma. Minum air putih. Kurma beberapa biji. Minum air putih. Kemudian semayang maghrib. Itu yang terbaik. Kemudian dah semayang maghrib. Barulah makan dengan apa yang ada. Kan? Subhanallah. Kalau mampu, kalau kami dulu waktu di Hazamuat dulu. Lepas bang maghrib. Kita akan buka kurma dengan air. Kemudian kita akan solat maghrib berjamaah. Kemudian lepas semayang maghrib, kita bukan pergi makan dulu. Tapi kita semayang sunat tasbih dulu. Semayang sunat tasbih dulu, barulah kita pergi tempat atas untuk kita makan. Bersama dengan kawan-kawan teman-teman yang lain. So, jadi menjadi rutinan. Jadi kalau kita nak buat, dipersilakan lagi bagus. Jadi, letaklah amalan, susunkan amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Wah, hari ini aku nak semayang sunat taubat. Hari ini aku nak semayang sunat tasbih. Hari ini aku nak semayang sunat ini. Ni semayang ni aku nak jaga. Semayang 2 aku nak kena buat 8 rakaat. Jaga amalan kita. Jadi amalan kita tak terkucak kacir sepanjang Ramadan kita. Kemudian sambung kata Al-Imam Al-Haddad. Baik, sambung juga tadi bila kata tentang mencepat-cepatkan buka puasa. Dalam masa yang sama juga melambatkan sahur. Melewatkan sahur. Sahur tu, kira kalau tengah malam tu makan, kita nak sahur, sah, jadi sahur juga. Cuma afdalnya itu, kita melewatkan sahur kita. Kalau subuh sekarang 5.39, kita mungkin sahur pukul 5, sahur pukul 4.30, maka baguslah. Dah sahur, ada time lagi, boleh semayang tahajud, boleh semayang sunat taubat, boleh melakukan istighfar, dan seterusnya. Baik. Tapi bila kita ingat, sahur ni, dia ada barakah. Sahur yang tak ada berkat, bila kita sahur, tapi sahur tu tidak ada berkat, maka kalau kita makan macam mana punya banyak sekalipun, makan sampai dah tu dah extend sini lah. Ni kalau semain subuh ni, confirm itu Bandung boleh keluar balik. Confirmnya. Tapi kalau makanan yang sahur macam banyak gitu, tapi tak ada berkat, pada time pukul 1 tengah hari kita dah lapar. Pasal, atau tak payah tunggu tengah hari. Pukul 10 pagi dah lapar. Pasal keberkatan tu tak ada pada sahur. Tapi kalau berkat itu ada pada sahur, kita sahur sedikit pun, tapi boleh last sampai kita buka. Sahur apa Haji? Saya cuma sahur 3 biji kurma dengan air saja. Ajak sama-sama keluarga, sahur kurma dengan air. Kemudian kita sama-sama sembahyang tahajud sampai menanti waktu subuh. Ni saya nak beritahu saja,
tentang keberkatan sahur. Kalau sahur tu ada berkat, maka dia insya-Allah maka dia akan merasa kenyang walaupun sudah sampai 3 petang, 4 petang. Pasal sahurnya tadi tu ada berkat. Di antara amalan yang diajarkan oleh para salafus soleh, yang dipesan oleh almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, apa beliau kata, barang siapa yang membaca surah Quraisy ketika sahur, surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, baca 1 kali boleh, 3 kali pun boleh. Baca surah Quraisy ketika sahur, maka sahurnya itu akan diberkati dan dia akan merasa kenyang seluruh siang pada hari tersebut. Maka dia akan merasa kenyang seluruh siang tersebut. Kalaulah dia mempunyai rasa lapar dia pun taklah sekuat, seteruk orang yang puasa kebiasaannya. Cuba try lah. Cuba try. Kebanyakan daripada kita semua try. Kami-kami yang tahu, yang dikongsikan ilmu ini, cuba. Alhamdulillah dia mujarab. Mujarab apa? Kita rasa lapar, tapi nak really like macam, aduh laparnya, malas ni nak semayang, alah nak buat tu, alah lapar lah, tak ada energi lah, lemah lah, tak ada. Pasal dia ada berkat. Buat apa amalan dia? Cuba try, baca surah Quraisy ketika kita sahur. Ustaz nak baca sebelum ke selepas sahur? Terserah. Tengah sahur pun boleh baca. Tengah sahur boleh baca, sebelum sahur boleh baca, lepas sahur pun boleh baca. Nak baca 3 time pun boleh. Sebelum sahur baca sekali, tengah sahur baca sekali, lepas sahur baca sekali. Maka insya-Allah sahurnya kita itu ada berkat, maka kita tidak akan merasa lapar atau kurang lapar kita sepanjang siang Ramadan kita. Insya-Allah. Baik. Kemudian dia kata sini, sebaliknya, jika dia malas dan selalu mengabaikan segala amal soleh, maka jelaslah dia terhitung seorang yang dusta, yang mendakwa sesuatu tanpa ada faedah. Sebab seseorang yang cintakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas dari tangannya, ataupun ia akan terhalang dari perkara yang dicintainya. Lebih-lebih lagi, amal soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia saja, kerana di akhirat kelak tidak boleh mengerjakannya lagi, kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Sedap kata Al-Imam Al-Haddad sini. Sebaliknya, jika dia malas dan selalu mengabaikan segala amal soleh, dah minta dipanjangkan umur, janji depan Allah nak tambahkan amalan, kemudian bila Allah tambahkan umurnya itu, dia jadi orang yang leka. Dia jadi orang yang selalu mengabai-abaikan amalannya, maka dia itu tergolong sebagai orang yang dusta. Orang yang menipu dirinya sendiri. Apa kata Imam Ahmad? Sebabnya kerana apa? Sebab seseorang yang cintakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Kalau dia cintakan sesuatu perkara, dia akan mengambil berat kepada perkara tersebut. Kalau dia cintakan untuk beramal, maka dia akan mengambil berat tentang amalannya. Dia cintakan akhirat, maka dia akan mengambil berat tentang akhiratnya. Apa mengambil berat tentang akhiratnya? Dia tak nak akhiratnya itu diabaikan. Bermakna, dia akan tentukan bahawa dia akan tetap melakukan amalan. Cintakan amal lah. Suka nak beramal. Suka nak semayang, suka nak berzikir, suka nak selawat, suka nak tolong orang, suka nak mendoakan orang dan sebagainya. Pasal dia suka. Bila dia suka, maka dia akan mengambil berat perkara tersebut. Termasuklah dengan perkara dunia. Kalau dia suka kepada dunia, maka dia akan mengambil berat pada dunia, maka akhiratnya akan terombang-ambing. Akhiratnya akan terombang-ambing. Jadi itu yang tak nak. Baik. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas dari tangannya, ataupun ia terhalang dari perkara yang dicintainya itu. Jadi kalau orang yang mencintai satu perkara, dia akan khawatir kalau dia terlepas nak buat amalan tersebut. Rasa khawatir, risau. Alamak, dia risau ni kalau aku buat perkara ni, nanti aku tak sempat nak sembahyang duha. Kalau aku buat perkara ni, nanti aku takut, nanti aku tak dapat nak baca zikir pagi aku.
Kalau aku buat amalan ni, kalau aku buat perkara ini, kalau aku buat perkara itu, aku takut nanti aku terlepas nak baca Quran sepanjang hari. Takut amalan akhirat aku terabai. Dia rasa takut. Takut. Khawatir kalau merasa khawatir kalau perkara itu akan terlepas daripada tangannya itu. Terlepas dah tak dapat buat lagi. Ataupun dia terhalang untuk melakukan perkara tersebut. Ataupun ia terhalang dari perkara yang dicintainya. Dia suka nak baca Al-Quran. Maka kalau orang itu benar-benar orang yang cinta Quran, maka dia akan merasa takut kalau tak dapat baca Al-Quran pada hari itu. Ada risau. Ada risau. Itu bermakna dia benar-benar cinta yang benar. Bukan cinta sekadar lidah saja. Baik. Begitu pula dengan perkara dunia. Kalau dia orang itu adalah orang yang cintakan dunia, bermakna dia akan mengambil berat terhadap perkara-perkara dunia. Dia takut kalau dia kena buang kerja, takut kalau tak dapat tengok drama, takut tak dapat tengok TV, takut itu, takut ni. Apa yang dia takut? Semua perkara dunia. Tanya, Habis Hajar tak kisah ke kalau, bukan Hajar sinilah, Hajar dekat sebelah utara. Hajar tak risau ke kalau Hajar nanti sembahyang isyak lambat? Tak risau ke nanti tak dapat sembahyang tarawih? Tak apalah, tu benda sunat. Besok pun boleh buat. Nampak? Bila dia dah ada rasa sifat macam gitu, bermakna dia tu dah tergolong orang-orang yang menangguh-nangguhkan amalan. Menangguh-nangguhkan amalan. Jadi itu adalah perkara yang menunjukkan jelas bahawa dia lagi pentingkan, lagi cintakan dunia, lagi mengambil berat kepada dunia daripada mengambil berat tentang urusan akhiratnya. Jadi kita kena rebutlah perkara ni. Apa dia? Kita kena rebut maksudnya apa? Bila kita diberikan peluang untuk beramal, maka hendaklah adakah dalam hati kita ni sifat rasa risau, sifat rasa mengambil berat tentang amalan yang kita lakukan. Puasa kita ni. Jadikan puasa kita ni, kita mengambil berat tentang puasa kita ni, di mana kita akan merasa risau, takut kita tak dapat melakukan puasa kita ni dengan yang terbaik. Takut puasa kita ni ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut puasa kita ni tak dapat mensyafaatkan kita di akhirat kelak. Ambil berat. Kita mengambil berat, mengambil rasa khawatir. Ini contoh satu puasa yang dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Lagi-lagi apa kata dia? Lagi-lagi amal soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia saja. Kerana di akhirat kelak tidak boleh mengerjakan lagi. Kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Lagi-lagi kat dunia ni saja tempat untuk kita dapat beramal. Dekat akhirat tu bukan tempat beramal lagi. Tempat untuk kita menerima balasan. Jadi gunakanlah. Gunakanlah peluang ini supaya Allah SWT terus membantu kita, memberikan kita pimpinannya, memberikan kita nikmat taufik dan hidayat sehingga kita dapat melakukan amalan-amalan kita dengan yang terbaik mungkin. Bukan saja melepaskan batuk di tangga, bukan saja main buat saja, tetapi kita melakukan ibadat kita dengan yang terbaik mungkin. Sebaik mungkin kita melakukannya. Daripada yang selalu semayang pakai t-shirt, maaf kata, berubahlah. Tukarlah daripada semayang dengan pakaian yang sempurna. Sampai bila kita nak semayang pakai t-shirt saja? Bukan saya cakap tak sah. Tapi adakah sempurna kalau nak dibandingkan dengan orang yang pakai kain dengan baju kurung? Dengan orang yang pakai baju gamis dan sebagainya. Baik. Jadi saya rasa sampai sini dah perjumpaan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi membahaskan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman lagi 2 minggu. InsyaAllah. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.